Okey. Hai, Assalamualaikum adik-adik. Sihat ke tidak? Dah solat asar ke belum? Okey. Hari ini dah 26 Ramadan. Sekejap saja masa berlalu, ya Allah, subhanallah. Kita ada tinggal lagi 4 hari saja lagi bakal meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Semalam kita dah bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri membincangkan tentang topik yang sangat menarik, iaitu Raya PKP. Macam mana nak raya dengan PKP ni kan? So adik-adik, Kak Nis harap yang mana terlepas tu Kak Nis sekarang ni dah tak save di Instagram story, tapi ada di IGTV. So adik-adik boleh tengok di IGTV Omar dan Hana. Okey? Kita nampak Ustaz Hadari tau. Sekejap Kak Anis nak pin komen. Alright, sekejap ya adik-adik. Okay. Okay, pin dah komen. Mana Ustaz Hadari? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kak Nis sihat? Baik, Alhamdulillah, sihat sentiasa seperti begini. Seperti begini ya. Macam mana tu? Ustaz sihat ke tidak? Allahu Akbar. Kalau nak diceritakan, sihatlah Alhamdulillah. Okey. Bukan main dia, background kat belakang tu ada saji, ada Omar. Itulah. Macam-macam. Lagi apa lagi ada? Terima kasihlah Saji bersama dengan kita semua setiap hari sepanjang Ramadan pula tu. Dahsyat betul. Saji. Okey. Ustaz, kita kita let dulu, kita chill dulu. Macam tu kan, orang muda kita let dulu. So Ustaz, apa cerita sekarang? Apa perkembangan terbaru Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan semua followers Ustaz. Okey, perkembangan Alhamdulillah lah, masih lagi mengacara program-program lah. Itu di luar lah. Selain daripada tu, tak ada perkembangan. Pengecutan ada sebab puasa kan. Jadi kecut je perut tu. Jadi Alhamdulillah, paling penting ialah kita dapat menemani adik-adik setiap petang lah dengan program-program yang terbaik dalam pahala berganda-ganda Omar dan Hana. InsyaAllah, macam biasa, untuk raya, Ustaz tak ke mana, duduk di rumah je. Dan tunggu kawan-kawan daripada Digital Durian lah untuk datang hadir beraya. Social distancing Ustaz, social distancing. Bye. Tak boleh beraya-raya. Okey Ustaz. Tak boleh ya? Nampaknya hari ni pakaian Ustaz pun lebih kurang warna kita sama lah Ustaz, warna biru. Tak apa, mungkin esok kita tak tahu pula warna apa yang kita akan pakai Ustaz. Ustaz dah beli baju raya macam persiapan raya Ustaz? Bila sebut pasal raya ni? Tak ada, tak beli pun. Baju raya recycle je. Yang mana tahun-tahun sebelum ni. Sebab nak pergi beli tak berani, Kak Nis. Takut-takut kan situasi sekarang ni. Jadi kita pakai yang mana ada je lah. Cumanya kalau ada masa, kalau sempat nanti dah okey keadaan, nak beli jugalah yang baru-baru ni. Tengok yang mana murah lah. Betul lah, insyaAllah. Kak Nis pun menanti lah. Nanti kita berpeluang kalau kita ada masa nak baju raya. InsyaAllah. Kalau ada masa. Kan? InsyaAllah. Dan yang paling penting sekali, kita di Omar Hana, kita ada sediakan duit raya kan Kak Nis untuk semua penonton-penonton ni? Betul tu Ustaz. Selalunya Ustaz kan, mengikut pengalaman Kak Nis, kalau Kak Nis live dengan mana-mana panel, lebih daripada 5 orang dah komen dah. Mana duit raya, mana duit raya, mana duit raya. Okey. Sebab sanggup tunggu sampai live habis ni. Sebab apa nak dapat raya daripada Omar dan Hana. Betul. Dan yang paling penting sekali ialah kita akan ada lagu raya, Kak Nis. Omar Hana. Kita akan ada lagu raya gembira bersama dan Hana. Macam mana rupa lagu raya Omar dan Hana tahun ini? Sebab Ustaz, tahun lepas kita lagu raya bersama dengan Mak Sunana. Ustaz kenal Mak Sunana? Tak kenal lah. Siapa tu? Siti Nordiana. Iya ke? Teringin nak jumpa dia? Nanti kita jumpa dia kan. Tapi tahun ni kita baru, lagi best, lagi mantap lah kan. Lagu raya gembira bersama dengan Omar dan Hana.
Kalau nak tengok, Ya. boleh tengok setiap pada Jumaat ni 11.30 dan 6.30 petang di Astro Ceria dan juga di YouTube channel Omar dan Hana Ahad ini insya-Allah. Ahad ni Kak Nis ya? Ya, Ahad ini Wah, insya-Allah. tak sabar, tak sabar, tak sabar insya-Allah. Dan kita ajak kawan-kawan, jom sama-sama kita tonton, kita tengok sama-sama nanti lagu Raya Gembira Omar Hana. Nah, tapi Ustaz, sebelum kita nak Ha. bergembira kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri, apa kata kita nak ajak semua kawan-kawan yang tengok live kita hari ni dengar lagu baru Lailatul Qadar. Lagi sedih. Ada juga. Ustaz sedih tak tengok? Sedih. Bila sebut tentang Lailatul Qadar kan, bila tengok video tu macam mana pengharapan kita umat Islam dalam bulan Ramadan kan. Tapi best lah Omar Hana ni, semua lagu ada Lailatul Qadar, ada raya ada. Kalau luar daripada raya pun ada. Betul tu Ustaz, seronok. Ada sedih. Ada macam-macam ada lah kan. Kalau nak tengok di YouTube channel Omar dan Hana selepas live nanti. Okey Ustaz, mungkin kita Okey Kak Nis, insya-Allah. Kak Anis dulu sebelum Ustaz take over Kak Anis mulakan dulu boleh tak? Okey Kak Nis, silakan. Take over pula. Tak, selalu kalau Ustaz cakap sampai setengah jam terus Kak Anis tak boleh nak menyelit dah. Okey. Yelah, Assalamualaikum. Ustaz pergi dululah. Ustaz bangun duduk. Okey. Sekejap lagi 5.30 Ustaz nak pergi mana-mana pergilah kan? Okey. Assalamualaikum adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersama dengan Kak Anis dan juga Ustaz Hadari. Apa topik yang menarik kita bincangkan? Apa dia ya? Ramadan is special. Specialnya apa? Sekejap lagi Ustaz Hadari akan kupaskan dengan lebih mendalam. Tapi sebelum tu, Kak Anis nak ingatkan kepada semua adik-adik yang comel-comel belaka ni, adik-adik kesayangan Kak Anis ni, jom ramai-ramai kita dengar lagu baru Omar dan Hana di YouTube channel Omar dan Hana, Lailatul Qadar. Kan, Kak Anis pasti ramai sangat yang rasa sedih dengan lagu Lailatul Qadar tu. Tapi Ustaz, kita ada lagi satu lagu baru, Kongsi Kebaikan yang dinyanyikan oleh Abang Naim Daniel kita. Ustaz kenal tak? Daniel? Kenal. Oh, dia ada nyanyi Ada Ustaz. Macam mana rupa dia Abang Naim Daniel dalam bentuk animasi bersama dengan Omar dan Hana. Kena tengok selepas ini di YouTube channel Omar dan Hana semestinya. Okey. Kepada semua adik-adik, saya nak ingatkan, jom kita sama-sama beri sumbangan. Di mana tu Ustaz? Oh, dekat ada tu. Ada tu, orang panggil apa Ada tu. Box of Kindness. Allah. Oh, iya ke? Box of Kindness? Box of Kindness. Okey. Dan link untuk berapa Kak Anis dah letakkan di bio di Instagram Omar dan Hana. Jom sama-sama kita tolong sebab apa tahun ini kita berpeluang berkolaborasi bersama dengan Abang Naim Daniel, bersama dengan Summit Relief Malaysia UK dan juga Mercy Malaysia dan UK serta Dompet Duafa insya-Allah. Tahun ini kita tagih RM500,000. Okey, jom ramai-ramai kita beri sumbangan. Lagi satu Ustaz, Kak Anis nak ingatkan ini jangan pergi mana-mana Ustaz. Sebab apa Kak Anis ingatkan dia orang jangan pergi mana-mana? Sebab apa Ustaz? Cuba bagi tahu. Sebab kejap lagi kita akan ada kuis. Lepas tu ada duit raya. Ustaz kalau buat duit raya Ustaz ingat? Ustaz, sebab sekejap lagi Ustaz Hadari yang akan bagi soalan untuk adik-adik semua, betul tak? Betul, insya-Allah. Dan soalan tu tak susah pun Kak ni, senang je. Ni kalau pejam mata pun boleh jawab Ustaz, betul tak? Kalau pejam mata saja-saja okey, kalau pejam mata tidur confirm lah tak jawab kan? Betul. Yang ni kelakar Ustaz, ini kelakar. Okey. Kepada semua, jangan lupa like, follow dan share Instagram Omar dan Hana. Ramai-ramai sebab apa? Kita ada buah tangan terbaru untuk anda semua. Kita ada apa? Aplikasi Omar dan Hana tak lama lagi akan dilancarkan. Wah, dan semua boleh muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. InsyaAllah banyak manfaat dekat dalam tu. Okey, kalau nak tahu bila, Alhamdulillah. Kalau nak tahu apa yang ada dalam aplikasi Omar dan Hana, kena follow, share dan like sekarang. Bagi tahu mama, papa, kakak, jiran semua sebelah-sebelah. Cepat follow Instagram Omar dan Hana untuk ketahui apa saja update tentang kami. Okey Ustaz? Betul. Kita tak nak terkejut. Ya Allah, terkejut. Baik. Sebab sekarang ni pukul 5. Kak Anis pasti ramai dia macam layu-layu di Tasik Madu sikit. So kita nak menceritakan, kita nak macam, okey Ustaz, macam tu kan? Apa topik yang bakal kita bincangkan hari ini? Okey, Kak Anis. Bayangkan kita pergi ke satu kampung yang kampung tu pedalaman, duduk dalam hutan. Ni nak beraya lah, katalah ni bukan PKP lah.
Pergi ke dalam hutan, masuk dalam hutan, dekat dalam tu ada satu rumah. Rumah tu pun kita tengok buruk je. Ini confirm ke ada ke orang nak bagi duit raya ni? Kuih raya ada ke? Masuk dalam rumah tu, tengok-tengok kat Nis, bila nak balik, tuan rumahnya bagi duit raya RM50. Nak tak? Mestilah nak. Siapa je tak nak? Okey, nak tu memang confirm lah nak. Logik tak? Tak. Tak logik, Ustaz. Kan? Macam mana rumah macam tu, tiba-tiba dekat dalam tu pula ada rumah tu pula Allahu Akbar usang je. Kemudian tiba-tiba walaupun dalam keadaan macam tu, duit dibagi RM50 damah. Kak Nis, itulah kalau ibaratkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi sedar atau tidak, ada satu keadaan kita letih, kita sakit, kita runsing, sakit perut, macam sakit perut lah, sakit kepala. Kadang tu tidur je, sebab apa? Nak pengsan. Sebab apa? Berpuasa. Tambah tu pula 30 hari. Tapi cuba bayangkan pahalanya berganda-ganda. Nak ke tak nak? Mestilah nak, Ustaz. Siapa je tak nak buat pahala? Itulah ibarat yang sama macam ibarat tadi. Tadi ibaratnya duit raya. Inilah dalam kita sebut tentang madrasah Ramadan. Baik, bulan Ramadan ni, apa maksud Ramadan Kak Nis? Maksud Ramadan ialah panas yang bersangatan. Panas sangat-sangatlah. Bahkan dalam istilah Arab dinyatakan ia sebagai panas yang terik serta kering kontang, ya. Bukan kentang lain, kering kontang, ya. Nak menunjukkan bahawasanya apa? Bulan Ramadan ni memang kita akan rasa walaupun ya ke Ustaz, tak adalah panas sangat, semalam kat rumah I hujan tau katanya. Ya, memang tak panas itu. Dia panas dekat mana Kak Nis? Panas dekat sini. Nampak tak? Sini. Nampak ya? Iaitu dekat hati kita. Kak Nis. Sabar Kak Nis. Dan nak ceritanya panas dekat situ. Aduh, tak dapat makan. Tu mula tu Kak Nis gelak tu. Bayangkan. Bayangkan mama masak daripada pagi tau. Bau kek tu. Kek coklat. Nak makannya bila? Malam nanti baru boleh makan. Kak Nis buat kek tak? Tak apalah. Okay. Okey, baik. Bayangkan, punya letih kita ni tengah-tengah hari, aduh tengok jam, bila nak buka puasa ni lah, bila nak buka puasa ni. Dengar azan asar tu, dah terasa nak azan maghrib dah, duduk depan air dah. Lambat lagi. Nak ceritanya apa? Panasnya di sini. Itulah dugaan Ramadan. Itu baru sikit Kak Nis. Belum lagi dugaan lain. Cuba bayangkan, kita ni dah lah berpuasa. Tiba-tiba, mama kita marah kita. Kemas pelik! Kita puasa tau. Tambah pula nak. Kita terasa panas je. Tetapi sabar. Bulan Ramadan, bulan madrasah. Dia nak tengok masa ni lah diri kita dibimbing. Hati kita dibentuk. Supaya kita ini jadi hamba yang sabar. Ni yang pertama. Sabar. Kalau boleh catat ya. Yang pertama, sabar. Bukan senang tau nak jadi orang yang sabar. Maksudnya Kak Nis, dalam kehidupan kita ada sekolah. Ada universiti. Kalau adik-adik kita dari Indonesia, universitas. Ada. Macam tu dalam kehidupan kita. Dalam 365 hari, dekat mana sekolah kita? Ustaz, sekolah saya sekolah kebangsaan Damansara. Itu lain. Ini sekolah lain. Sekolah hati kita. Iaitu bulan Ramadan. Itulah sekolah untuk hati kita. Dan bayangkan, ia mensekolahkan, mengajarkan pelbagai terutamanya erti kesabaran kepada kita. Subhanallah. Itu poin yang pertama tentang sabar. Yang keduanya Kak Nis, dalam bulan Ramadan, walaupun hanya 30 hari, sedar atau tidak Kak Nis, kita telah menjadikan diri kita sihat. Puasa itu sihat. Lah nyanyi pula ya. Nak ceritanya apa? Okey, kenapa sihat? Kak Nis cuba bayangkan, 365 hari tolak 30, lebih kurang 330 hari, kita makan macam-macam Kak Nis. Apa yang kita tak makan? Kak Nis suka makan apa? Burger? Makan. Oi, benar. Okey. Burger, spaghetti, apa lagi? Semualah kita makan, ya, tolak bangunan je. Kalau tidak bangunan pun kita gigit gitu kan. Nak ceritanya apa Kak Nis? Bahawasanya semua kita makan. Perut kita ni, dia jarang rehat. Kadang tu tengah tidur, bangun tengah pagi pun tiba-tiba ayah bawa balik. Ayah balik pukul 2 pagi. Bawa balik cakot tiaw. Makan lagi, makan saja. Perut kita tak rehat.
Kalau perut tu boleh bercakap, perut tu kata, sudah-sudah lah katanya. Nak ceritanya perut tak rehat. Jadi dalam 330 hari kita lebih kurang, kita dah makan. Perut tu bekerja. Akan tetapi Allah tahu hamba dia tak sedar. Hamba dia terlupa bahawasanya perut pun perlu rehat. Usus pun perlu rehat. Jadi bayangkan, 30 hari sahaja Allah rehatkan kita punya perut. Tetapi tak adalah rehat sangat kan. Masuk je maghrib, cuba tengok. Air 1 jug habis, segera. Dia tak minum guna cawan dah. Guna jug dia minum. Tak nak ceritanya apa Kak Nis? Rehat yang Allah bagi kepada perut kita. Baik, bila sebut tentang kesihatan ni, Kak Nis tahu tak? Hebatnya bulan Ramadan ni, ganjarannya ialah bulan lain kita tak rasa nak makan kurma kan? Betul. Tak pernah dengar pun kan? Tapi bulan ni kita makan kurma. Tahu tak kurma tu adik-adik? Kurma sangat hebat. Bukan masak kurma ya, itu lain. Kurma tu biji tu ya. Buah kurma tu sebenarnya Kak Nis, dalam buah kurma ada potasium. Maksudnya apa potasium? Iaitu buah yang memberi tenaga segera. Kalau makan, ya, orang Kedah kata tak dan nak kunyah, masuk dekat dalam lidah saja, mulut saja, dia terus dicernakan oleh air liur. Subhanallah. Kena air liur pun dah cerna dah buah tu. Kemudian khasiat dia apa? Gula segera. Sebab tu bila makan kurma, dia masuk dalam tubuh badan, dia akan jadi tenaga segera. Dia tak macam nasi. Nasi dia ada kanji. Kanji tu pun dia gula juga, tapi gula dia bukan gula ringkas. Dia dicernakan bila masuk dekat dalam usus baru cerna. Tapi nak menunjukkan bahawasanya apa? Itu adalah ganjaran-ganjaran, iaitu ada kita makan ikut sunnah Rasulullah SAW buah kurma. Dan banyak lagi, insya-Allah kejap lagi Ustaz ceritakan lagi. Tapi kan Ustaz, baru Kak Nis tahu rupanya kurma ni dia mengandungi apa? Potasium. Macam mana Ustaz? Adik-adik ramai yang tak ada nak sebut ni. Macam mana Ustaz? Sebut macam mana? Tolong Ustaz, tolong Kak Nis. Potasium. Potasium. Okey, kita masuk kelas hari ni. Okey, Ustaz jangan gelak. Baik. Tak apa, Tak. kita semua belajar kan. Potasium. Ya. So, tapi kan Kak Nis paling tertarik yang bab sabar tu Ustaz. Ya kan? Kak Nis. Kak Nis pasti, kita ni bila di bulan Ramadan kita tak boleh makan, kita tak boleh minum dan juga kita ni kena berpuasa menahan diri kita daripada bercakap elok, berkata benda-benda yang tak patut lah kan. Tapi, yang merapu lah. Yang merapu lah kan. Tapi apa kaitan sabar ni dengan topik kita hari ni Ustaz? Macam mana? Apa kaitan? Bila ganjaran yang kita tak nampak, selalunya kita nampak Kak Nis ganjaran-ganjaran yang kita nampak depan mata tahu adik-adik. Antaranya ganjaran lepas puasa, air dah kurus. Tengok, jumpa air sleepy katanya kan. Ganjaran tu dia nampak. Ataupun ganjaran duit raya. Duit raya kan. Kakak dah puasa 30 hari. Jadi kakak nak RM50. Kan? Itu ganjaran tu dia nampak. Tapi ganjaran yang kita jarang nampak ialah ganjaran dari sudut ni hati kita. Rupanya Kak Nis, jangan gelak Kak Nis. Rupanya kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, hati kita akan menjadi hati yang hati hamba yang sangat-sangat taat kepada Allah. Ustaz bagi contoh Kak Nis ya. Baik, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Saya tergelak. Okey, baik. Maksudnya ialah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan dan keimanan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Adik, cuba bayangkan, orang yang diampunkan dosa ni apa akan berlaku? Dia akan rasa tenang. Cuba tengok, ada ke orang mengamuk dekat hari raya pertama? Tak ada. Mana ada? Tiba-tiba mengamuk. Aku tak tenteram katanya raya pertama ya. Kalau ada pun mungkin bapak kita lah kot habis duit pergi beli baju duit raya ya. Nak ceritanya apa? Tak ada pun. Semua orang setenang je. Pergi pun datang ke masjid. Kalau sebelum ni lah ya. Baju berwarna-warni. Tapi tak ceritanya tenang. Sebab apa? Kita telah berjaya dalam sebulan Ramadan yang lalu. Hati kita jadi tenang, hati kita jadi bersih, dosa-dosa kita dah terhapus. Ulama menyatakan dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang syirik kepada Allah, ialah tak kiralah percaya kepada bomoh ke, percaya kepada benda-benda kurafat ke, maka itu bukan yang disebutkan oleh Nabi ni.
yang disebut oleh Nabi ialah dosa-dosa yang kecil. Subhanallah, dosa mengumpat, dosa mengata orang, mengata ustaz gemuk. Tak. Bukan sini ya, ustaz lain lah. Tak pernah kan. Nah, ceritanya dosa-dosa itu terhapus. Subhanallah, dengan hanya Ramadan. Jadi menunjukkan bahawasanya sabar dalam bulan Ramadan ini ganjarannya sangat besar. Yang mana ganjarannya tidak akan kita dapat melainkan kita sendiri yang rasa. Allahu Akbar. Betul lah, maksudnya apa yang Ustaz kata tadi, Ramadan ni merupakan satu madrasah untuk kita. Sebab sebelum kita, Betul. kalau kita belajar, tapi Ramadan ni kita sendiri umpama macam tarbiyah untuk kita daripada orang kata macam kita beribadat dengan Allah, kita mendekatkan diri dengan Allah, kita lakukan kewajipan berpuasa, qiyamul-lail dan sebagainya. Terutamanya 10 akhir Ramadan ni kita mengejar Lailatul Qadar, ya Allah Ustaz. Baik, cantik Kak Nis. Bila Kak Nis sebut tentang Lailatul Qadar ni, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, macam mana nak menyatakan 1000 bulan tu? Okey Kak Nis, 1000 bulan berapa tahun? Faham. Okey, maksudnya ialah lebih kurang 83 tahun Kak Nis. 83 tahun. Bayangkan, ada yang menonton ni umur 83 tak? Mana ada. Nak cerita apa Kak Nis? Manalah tahu tiba-tiba ada ke Ustaz? Macam mana? Ada. Assalamualaikum nenek. Assalamualaikum atuk. Tak nak ceritanya apa? Susah kita nak capai umur 83 tu. Tetapi kalau ada satu malam ini, kita katalah kita baca Al-Quran. Paling malas pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Katalah satu ayat je, malas benar lah tu. Baik. Ganjarannya apa? Pahala itu digandakan kerana dia membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan katakanlah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, digandakan pahalanya seolah-olah dia 1000 bulan membaca Al-Quran satu ayat tersebut. Allahu Akbar. Itu baru baca satu ayat. Cuba bayangkan amalan lain Kak Nis. Baca buku, tolong mak, tolong ayah, tolong adik-adik, kemas rumah, bersihkan rumah. Macam-macam lah pahala kita boleh dapat Kak Nis. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita buat amalan, segala ganjaran itu seolah-olah kita dapat ganjaran daripada Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu bersamaan dengan 83 tahun. Subhanallah. Maha pemurahnya Allah. Betul-betul Ustaz. Tapi kan mungkin kita nak selit-selit sikit. Kita macam tak boleh kongsikan antara amalan yang kita boleh buat. Walaupun kita tinggal lagi 4 hari saja lagi untuk menyambut Aidilfitri. Tapi dalam masa sama kita semua ni rasa sedih sangat sebab apa madrasah Ramadan bakal tinggalkan kita. Betul tak Ustaz? Kenapa Ustaz? Betul. Kata tu? Ada apa Ustaz? Dah. Tiba-tiba pula rasa nak menangis. Kak Nis sebut. Okay. So macam mungkin Ustaz boleh kongsikan selain pada kita buat qiyamul-lail. Sebelum ni Ustaz dah pernah share dengan semua followers kan. Apa lagi kita boleh buat? Contoh macam Ustaz nak share selawat apa? Kan doa Lailatul Qadar. Okay. Okey. Sebenarnya dianjurkan kepada kita untuk 10 Ramadan yang terakhir ni ikut sunnah Rasulullah, iaitu kita beriktikaf ataupun menumpukan ibadat kita duduk dalam masjid dan surau dan beribadat kepada Allah. Akan tetapi kita fahamlah sekarang ni PKP kan, Kak Nis pun tak dapat nak pergi masjid, Kak Nis pun duduk dengan Omar dan Hana dekat rumah ya. Jadi itulah. Jadi nak macam mana Ustaz? Jadi boleh je kita niat duduk i'tikaf di rumah. Niatnya nawaitu an a'takifa lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Dik, bayangkan adik, kita duduk dekat rumah, kita niat i'tikaf, kita solat selepas solat Isyak, solat tarawih, kemudian kita tidur, segalanya dapat pahala. Terutamanya Kak Nis tidur. Kita tidur tu pun tidur dapat pahala. Bangun pagi esok kita bersahur. Bersahur pun dapat pahala. Walaupun malas sangatlah makan kurma je. Itu pun tak lalulah mama. Contoh kan. Itu pun dah dapat pahala banyak dah adik. Nak menunjukkan apa? Segala kehidupan kita sangat banyak pahala. Dan Kak Nis, dalam 10 Ramadan yang terakhir ini dinyatakan dalam sebuah hadis, wa akhiruhu itqum minan nar.
Akhir Ramadan ini, 10 Ramadan terakhir ini kita akan dijauhkan daripada api neraka. Maka apa yang Ustaz nak ajak, yang pertama doalah, doa untuk kita yang Nabi ajar untuk Lailatul Qadar. Iaitu kita semua dah tahu kan doa tu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Omar Hana pun ada lagu ni. Kemudian yang keduanya, apa yang dianjurkan kepada kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada api neraka. Allah Ustaz, apa doa dia? Saya tak tahu. Doa untuk akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang kita selalu dengar kan. Maksudnya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan dalam kehidupan kami ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat kami juga adalah penuh dengan kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Jadi itu sama dengan sabda Nabi, di mana 10 Ramadan terakhir tu adalah itqum minan nar, dijauhkan kita daripada api neraka. Tapi dengan syaratlah Kak Nis, kenalah berdoa, kena berusaha, dan 10 Ramadan yang terakhir ni paling penting sekali kita banyakkan melazimi diri kita dengan beribadah kepada Allah. Bukannya awal Ramadan hari tu je, tiba-tiba hujung Ramadan ni teringat lain pula. Allah nak beraya katanya ya. Tak boleh duduk di rumah. Baik. Tapi Kak Ustaz, Kak Anis saya ternampak ada satu soalan daripada followers kita. Siapa dia? Kak Anis tak pastikan. Ada dia tanya. Ustaz, tadi Ustaz dah cerita bila kita makan kurma ataupun kita berpuasa ni dia ada apa? Potasium, kan? Betul tak Ustaz? Makan kurma. Betul. Kan? So macam bila kita berpuasa ni, tubuh badan kita ni umpama macam kita berehat seketika. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit lah kan. Apa antara ganjaran yang kita dapat selain daripada benda ni bagi kebaikan untuk kita punya kesihatan. Apa dia contohnya, macam diampunkan dosa ke bagaimana Ustaz? Baik, telah menjadi satu pesanan daripada Nabi SAW. Yang pertama untuk kita ini duduk dalam bulan Ramadan, kita melazimi diri kita akan ibadah. Yang pertama Al-Quran. Kanis, bila kita dah terbiasa baca Al-Quran setiap hari dalam bulan Ramadan, sesungguhnya selepas bulan Ramadan kita akan rasa janggal. Maksud janggal, faham tak adik? Tak faham janggal ni ya. Bukan janggut. Janggal lain. Janggal ni maksudnya dia rasa macam pasal macam lah hari tu bulan Ramadan baca, takkanlah tak baca. So ganjaran yang kebaikannya ialah selepas Ramadan kita akan melazimi diri kita. Terasa macam nak baca Quran lagi lah. Macam tu. Yang keduanya, apa kebaikan apabila kita telah berjaya dalam bulan Ramadan ini, kita diampunkan dosa, seperti mana dalam sabda Nabi SAW bahawasanya bulan Ramadan itu penuh dengan keberkatan, dan di mana bulan Ramadan ini juga maghfirah. Dalam pertengahan bulan itu ada maghfirah, awalul maghfirah, di awalnya maghfirah, keampunan. Dan paling penting Kak Nis, ramai yang jarang dengar, ini adalah pesan Nabi SAW. Pesan Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, dalam surga ni Kak Nis, dia ada banyak pintu. Ya, dia tak macam pintu rumah kita, satu pintu je. Itu pun ada yang keluar dia guna tingkap. Masalah juga tu. Tak cerita ni, surga ni dia ada banyak pintu. Salah satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Cuba sebut Kak Nis. Ar-Rayyan. Ya, bukan meroyan ya. Bukan meroyan, ni Ar-Rayyan. Apa maksud Ar-Rayyan? Itu adalah nama pintu di surga. Dan pintu di surga ini, Nabi sabdakan, pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa kerana Allah. Kak Nis, inilah peluang kita Kak Nis, adik-adik. Kalaulah pintu lain satu hari nanti kita tak boleh nak masuk kerana pahala kita sedikit, dosa kita banyak, tiba-tiba ada satu pintu tu malaikatnya kata, inilah orang yang berpuasa ketika di dunia dulu. Inilah, maka kita boleh masuk ke pintu itu kerana kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada ulama menceritakan siapa orang yang terakhir melaluinya. Orang yang terakhir melaluinya ialah orang yang seumur hidup dia puasanya sehari kerana Allah. Allahu Akbar.
Kita hidup kat dunia ni dah berapa hari puasa? Banyak kan? Jadi insya-Allah kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang melalui pintu Ar-Rayyan. Nak ceritanya, dalam hadis itu Nabi sebut apabila orang yang terakhir melaluinya maka akan ditutup pintu itu serapat-rapatnya. Itu yang ulama cerita tu, siapa orang yang terakhir tu? Maka disebut oleh para ulama adalah orang yang kali dalam hidup dia pertama kali saja dia berpuasa kerana Allah, kemudian dia mati mungkin, maka orang itu adalah orang yang terakhir. Subhanallah. Nak menunjukkan apa Kak Nis? Dijanjikan syurga kepada orang-orang yang berpuasa. Dan dalam puasa itu sendiri, subhanallah Kak Nis, banyak ganjaran-ganjaran yang kita dapat. Baik, Kak Nis, sikit lagi. Sebelum nak habis Kak Nis perasan tak tadi Ustaz ada sebut tentang kesihatan kan Kak Nis kan? Rupa-rupanya, dekat Amerika Syarikat, ada sebuah hospital ni dia ada attach dengan universiti lah. Jadi nak ceritanya apa? Dekat Amerika Syarikat dia ada satu penyakit yang banyak orang alami dekat sana, iaitu sakit ulcer perut. Faham tak ulcer perut? Kita selalu ulcer dekat bibir kan? Orang Kedah panggil apa? Bibiak. Mana ada bibiak? Ya? Bibiak. Teruk kan? Bibir lah, Justin Bieber. Jadi nak ceritanya apa, orang selalu sakit dekat sini ulcer kan. Tapi dekat Amerika Syarikat, ramai orang kena ulcer bukan dekat bibir, dia kena dekat perut. Ui, sakitnya. Jadi, antara puncanya ialah kerana asid perut yang selalu keluar dan bertindak balas terhadap makanan yang tak tentu masa, kemudian jenis makanan dan juga arak. Jadi 3 faktor ini menyebabkan berlakunya ulcer perut. Jadi doktor dekat sana, ni pendek cerita lah, doktor-doktor pakar-pakar dekat sana, dia cari apa yang kita nak buat, apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan ataupun mengurangkan penyakit ni. Maka mereka menjumpai satu kaedah, satu cara yang boleh mengubati sakit ulcer perut ni. Iaitu apa Kak Nis? Iaitu jangan makan dari awal pagi sehingga masuk sahaja waktu malam. Ui. Hampirlah. Ustaz ulang. Jangan makan apa-apa daripada waktu pagi sehingga masuk waktu malam. Perasan tak, bulan Ramadan kita berpuasa masuk sahaja waktu subuh sehingga kita berpuasa sehingga masuk waktu maghrib. Jadi menunjukkan ada tak persamaan dekat situ? Sama Ustaz. Ini menunjukkan saintis dekat Amerika Syarikat baru jumpa kaedah ni untuk mengelakkan sakit ulcer perut. Tetapi Islam telah diberitahu, telah dikhabarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya puasa yang kita buat ni adalah untuk kesihatan tubuh badan kita juga. Dan percaya atau tidak, kalau ada orang sakit darah tinggi, macam Ustaz tak ada, Alhamdulillah, walaupun Ustaz tak tinggi, ya, tapi Ustaz tak ada darah rendah. Tapi Alhamdulillah, ceritanya apa? Apa dia Kak Nis? Tak ada. Terus Ustaz. Okey, nak ceritanya apa? Kalau orang ada darah tinggi, tekanan darah tinggi, apabila mereka berpuasa, tekanan darah mereka akan menjadi stabil. Bahkan orang yang kencing manis, faham tak kencing manis? Jangan pula pergi kencing, saya nak rasa lah. Jangan, pening adik nanti. Dik, hancing dik. Nak ceritanya apa? Orang yang kencing manis ni, maksudnya ada kandungan gula dalam darah yang sangat tinggi, tak normal. Bila orang itu berpuasa, kandungan darah dalam tubuh badannya semakin normal. Bahkan, pankreas bertindak semakin normal. Pankreas ni mengeluarkan jus pankreas untuk meneutralkan, untuk mencernakan gula-gula dan akan masuk dekat dalam darah. Itu kalau nak cerita lain lah ya, nanti Ustaz akan cerita. Nak ceritanya apa Kak Nis? Subhanallah, perasan tak? Kita sembang apa? Macam-macam kan ganjaran, tetapi apa yang ganjaran itu ada, beratus-ratus, berpuluh-puluh ganjaran yang Ustaz sebut ni, ada dalam satu perkara, iaitu Ramadan. Alhamdulillah Ustaz. Kak Alis macam terpegun sebab Kak Alis ingatkan Kak Alis tengah live bersama dengan saintis ni, bukan dengan Ustaz Hadari. Macam tu Ustaz. Nampak tak? Nampak tak over dekat situ? Tapi tak apa Ustaz. Okey. Tapi tak apa Ustaz. Ni bodek ni. Bukan. Kita jangan kipas buat Ramadan ni. Ini betul. Sebab Kak Alis pun sebenarnya baru tahu.
Rupanya memang betul lah dalam Al-Quran tu sebenarnya dah ada banyak, dah ada semua benda kan menceritakan. Ya. Apa kadang-kadang kita ni sebagai manusia macam baru kita baru jumpa dia punya solusi dia begini, sedangkan dalam Al-Quran Betul. apa yang Allah dah cakap tu sebenarnya dah lama dah. Betul tak Ustaz? Ya, dan Kak Nis, para sahabat terutamanya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat ni lain Kak Nis. Sahabat Nabi dia lain. Sahabat Nabi, bila Nabi sebut, sahabat-sahabatku tak lama lagi Ramadan akan datang. Dia orang ni seronok, punya seronok. Oh, Ramadan nak datang, Ramadan nak datang. Ni bergembira. Kita dengar je Ramadan nak datang. Alah, mampulah aku puasa. Alah, matilah aku. Macam-macam lah. Betul. Ni sahabat Rasulullah bila sebut Ramadan nak datang, mereka bergembira. Yang Ustaz nak cerita ni apa? Di hujung Ramadan, macam hari ni lah kan, lebih kurang. Bila Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku, ni peristiwa ni dekat dalam Masjid Nabawi. Bila Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, tak lama lagi Ramadan akan tinggalkan kita. Kak Nis, Abu Bakar As-Siddiq menangis sehingga kan diriwayatkan janggutnya basah. Basah. Kita basah juga sebab tengok drama. Kan? Kenapa dia tinggalkan kekasihnya? Macam itulah kan. Lain pula jadinya. Ya. Sahabat Nabi menangis kerana Ramadan nak tinggalkan dia. Sebab apa Kak Nis? Sebab kita takkan pasti, kita tak tahu. Kita boleh ke jumpa dengan Ramadan tahun 2021? Kita tak tahu kan mati itu bila-bila. Subhanallah, para sahabat sayangkan Ramadan sampai tahap macam tu. Okey, sama dah kan macam situasi kalau Ustaz ataupun semua kawan-kawan dah tengok muzik video Lailatul Qadar, lagu baru kan, scene-scene yang last tu kan, Papa sedih. Kalau nak tahu Papa sedih sebab apa, adik-adik semua kena tengok di YouTube channel Omar dan Hana, Lailatul Qadar lagunya. Okey Ustaz, Betul. kita tanpa sedar kita dah bersembang tentang sains, tentang Al-Quran, tentang Ramadan, tentang pahala berganda-ganda dan sebagainya. Kita dah sampai ke penghujungnya Ustaz. Habis dah. Habis dah Ustaz. Jangan terkejut. Okey, tapi Ustaz kira last kan bersama dengan adik-adik semua kan? Ya Ustaz dah last dah. Ya Allah, sedihnya. Ada yang komen, Ustaz ingat saya lagi. Ya? Siapa tu? Siapa tu? Abang Nafis kita. Kan kat Islam ada Arif Lela, ada Tapi Ustaz, seperti yang kita janjikan, sedih juga walaupun hari ni hari terakhir. Mungkin sebentar saja lagi Kak Nis nak minta Ustaz baca doa ramai-ramai dengan semua followers yang tengok 44 orang. Alhamdulillah. Kan? Okey. Tapi sebelum tu kita nak bagi kuis duit raya. Betul tak Ustaz? Oi. Betul tak? Ustaz, jangan lupa. Boleh. Kalau bagi kat Ustaz je lah, tak boleh? Ustaz dah banyak duit dah kan? Mana ada? Ustaz, ni doa Ustaz. Kan? Amin. Tak baik, amin cepat. Okey, Kak Anis tak bagi satu soalan saja kepada semua. Hanya satu soalan. Itulah soalan pertama, itulah soalan terakhir untuk semua. Sekarang ni semua ready untuk nak jawab soalan Ustaz Hadari. Apa dia soalan? Ustaz yang akan berikan. Silakan Ustaz. Okey, soalan dia ya. Kaedah yang terbaru tadi apa ya? Kita nak tanyakan dia orang puasa ya, puasa. Okey, puasa. Yang saintis jumpa tu puasa. Okey, baik. Soalannya ialah apabila orang dalam keadaan tekanan darah tinggi, kemudian gula dalam darah yang tinggi, kemudian di Amerika Syarikat ada yang sakit ulcer dalam perut, kemudian ada masalah macam-macam dekat usus, dia ada satu kaedah yang dapat menjadi satu kaedah yang membantu pemulihan dan juga menyihatkan kembali. Ya. Jadi apakah kaedah itu? Ya, huruf di awal ialah P, di belakang ialah A, di tengah-tengahnya ada S. Yang Kak Anis tersasul-sasul tu ke? Susah tak soalan tu? Boleh lah. Okey, Ustaz kena pilih siapa pemenang dia. Sebab ini Ustaz punya soalan. Siapa lah. Okey, baik, kita dah ada dah. Siapa Ustaz? Kak Anis tak sabar nak. Arif_Lela. Arif_Lela. Siapa tu? Tak ada, Kak Anis saja nak tergelak. Tak boleh Ustaz. Kan. Apa jawapannya Ustaz? Okey, jawapannya ialah puasa. Puasa. Okey, tanya Andre_Lela. Nanti jangan lupa DM Instagram Omar dan Hana untuk tuntut anda. Okey? Ustaz dululah DM.
Ustaz cakap DM. Okey. Tapi Ustaz, Ya. apa Kak Anis walaupun kita ni dah di hari yang terakhir, Kak Anis bukan lagi sebab Kak Anis akan live lagi 4 hari, 30 Ramadan. Doakan Kak Anis supaya diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah amin abang. Dan boleh Diberikan jodoh. amin. Macam suka Ustaz. Ustaz ni dia memang hari live ni dia lain sikit. Dia terlebih gula walaupun dia berpuasa. Okey Ustaz. How dare you? Okay. Okey Ustaz, terima kasih sebab sudi live bersama dengan Kak Anis. Dah berapa InsyaAllah. kali, kita dah banyak kali sebenarnya live dengan Ustaz Hafdhari. Dan sebenarnya sebelum puasa pun Ustaz Hafdhari dah live bersama dengan Om Hana. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ustaz sedikitlah nak ambil masa. Terima kasih kepada Kak Nis, terima kasih kepada pihak Om Rahana yang sudi untuk bersama menjayakan program ini, dan terima kasih kepada Saji yang tak putus memberi sokongan. InsyaAllah hanya Allah sahaja yang dapat membantu usaha syarikat Saji menaja program yang baik ini, insyaAllah. Dan paling penting kepada adik-adik semua, duduk di rumah, jaga kesihatan, jaga amalan, duduk tolong mak ayah terutamanya dalam bulan Ramadan dan masuk raya ni, dan paling penting jaga kebersihan. Dan walaupun raya kali ini raya yang sedikit berbeza, akan tetapi teruskan kemeriahan, dan paling penting teruskan kemeriahan bersama Omar dan Hana. Alhamdulillah. Gila Kak Anis suruh cakap sikit tapi dia okey, tak apa sebab hari last kan. Kita bagi peluang adik cakap. Terima kasih kepada semua adik-adik sebab sudi tengok live Kak Anis bersama dengan Ustaz Hafdhari kali ini. Ya. Dengan lagu baru Omar dan Hana, Lailatul Qadar di YouTube channel Omar dan Hana. Kak Anis pasti ramai akan rasa menangis dan sedih sebab apa Ramadan bakal meninggalkan kita. Kepada semua jangan lupa bagi sumbangan sebab apa kita nak tingkatkan pahala berganda-ganda melalui sedekah, tolong menolong dan sebagainya melalui kempen Force of Kindness. Link Kak Anis dah letakkan di bio. Jom kita sumbang ramai-ramai sebab apa? Target kita tahun ini ialah RM500,000. Ya, Alhamdulillah. Okey, dan kepada semua tunggu kita ada buah tangan terbaru iaitu aplikasi Omar dan Hana. Terima kasih juga kepada Saji sebab sudi mencerikan program live pahala berganda-ganda. Kongsi rezeki seikhlas hati. Ustaz tolong buat tagline Ustaz. Tolong buat tagline. Okey. Seikhlas hati. Seikhlas hati. Ustaz, kita nak baca doa sebelum kita habis hari ni last live bersama dengan Ustaz. Okay. Tiba-tiba Kak Anis rasa sedih pula kan? Kan? Betul tak Ustaz? Ustaz betul. Jadi kita nak aminkan doa ya. Okey, jom. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaguna shighara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah amalan dan segala kebajikan yang kami lakukan dalam bulan Ramadan ini diterima oleh-Mu, Ya Allah. Jadikan amalan kami ini menjadi saksi amalan bakti buat-Mu, Ya Allah. Mencapai redha-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satu hari nanti masukkanlah kami ke dalam jannah, yakni syurga-Mu, Ya Allah, melalui satu pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, iaitu untuk kami yang berpuasa kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, Ya Allah. Kesan daripada apa yang kami pelajari dan madrasah Ramadan itu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk kami menjadi insan yang cemerlang, membawa kecemerlangan negara, agama, bangsa dan negara kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Jadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah.